Okay, Assalamualaikum semua. Selamat kembali ke channel NZ Vlog. Alright, kalau perasan memang saya dah lama tak upload video, tapi disebabkan ada beberapa isu lah yang occur. So the reason saya tak upload video ni disebabkan laptop saya ada masalah. So sebelum ni memang dah repair dah. Sebelum ni hard disk problem. Tapi kali ni pula ada problem baru. Nak tahu problem apa? Okay, tengok video ni. Right? Okay, Assalamualaikum semua. Hari ni sedikit berita yang tak memudahkan lah. Satu-satunya laptop yang saya pakai untuk kerja editing dan semualah kerja ada masalah. Daripada tadi pagi saya try sampai ke lah ni memang tak boleh nak ni. Tu dah. So ini yang berlaku lah pada laptop saya. So segala editing memang saya tak dapat nak buat lagi buat masa ni. So esok saya akan bawa kita tengok apa yang tak kena dengan laptop saya ni. Okay, so nantikanlah video-video baru. Memang ada video yang saya tak sempat edit lagi. So dah edit macam ni. Apa solution? Patutkah saya beli desktop? PC, laptop ni pun dah lama dah. Asalnya dah 8 ke 10 tahun dah ni. Dah lama dah. Alright, tunggu nanti apa kita nak buat. Okay, so dah tengok video tu. So bila saya dah hantar laptop untuk diagnose apa problem, so apa yang diinform oleh pihak OK Computer Solution, Windows saya ada problem. So dia effect. So yang jadi problem ni mula saya nak pakai Word dengan Excel. So tak boleh open. Dia macam auto dia tutup sendiri. Then suddenly bila saya off dan saya on balik, tiba-tiba kena diagnose. So kena screen biru. Dan saya dah hantar laptop untuk repair. Tapi sebab benda ni berlaku, bila dia jadi macam ni, saya tak ada backup. Dan hari ni saya buat satu keputusan untuk dapatkan satu desktop lah. Sebab laptop tu pun dah lama dah. Memang dia pun kita tahu tak mampu lah nak tampung untuk editing video yang yang banyak sekarang ni. Dan saya pun duk pakai untuk editing Illustrator, Photoshop di laptop tu dah lama dah. Memang laptop tu banyak khidmat untuk saya. Dan hari ni saya plan untuk dapatkan satu desktop. Jadi laptop tu akan memang saya tengah repair. So lepas ni laptop tu mungkin untuk ringan-ringan lah. Ringan-ringan macam pakai Word, Excel. So senang untuk saya buat kerja, pakai Word dengan Excel. Dan untuk editing saya akan pakai desktop. So hari ni saya nak ke Sungai Petani. Saya nak tengok apa yang saya boleh buat dengan nak build up satu desktop yang bajet murah, tapi spek tu kena dengan apa yang saya nak. Dan inilah saya on the way nak ke SP sekarang ni. Dan nak tengok apa yang kita boleh ni lah. Sekejap lagi saya bagi tahu lokasi kat mana. Sekejap lagi sampai sana saya akan inform lokasi kat mana. Dan saya akan share dekat semua apa spek yang saya akan buat. Sebab semalam saya dah WhatsApp kedai tersebut dan saya bagi tahu apa yang saya nak. Dan nanti sampai sana saya akan sambung balik video ni. Alright, jom. Okay, Assalamualaikum guys.
Sekarang ni saya dah sampai di SP. Saya berada di AFN Tech. So kedai ni berhampiran dengan Tut SP Utara dan berhampiran dengan Tesco. So berada bukan jalan dia, jalan besar di hadapan ni. Okay. Dan kedai di atas. Jom. Okay. Sekarang ni saya dengan Cik Faiz daripada AFN Tech. So saya nak tanya dengan Cik Faiz lah berkenaan dengan spek yang perlu untuk saya ni sebagai orang kata apa, untuk edit video, untuk edit foto, apa yang boleh Cik Faiz recommend untuk saya. So bajet bawah pada 3,000 lah. Bajet macam kalau contoh bawah pada 3,000 ni, kita dapat banyak spek lah yang kita boleh buat kalau untuk editing ni. Jadi kalau kita nak editing ni, dia punya main peranan adalah prosesor. Dia dari segi RAM dan juga dari segi graphic card pun ada juga main peranan. Okey, kalau dari segi prosesor ni pula, kita perlukan yang dia punya core dia 4 core dan ke atas. Contoh macam i5 kalau Intel, ataupun Ryzen 3 kalau macam Ryzen punya kan. Tapi sekarang pun i3 pun dah 4 core dah sebenarnya. Boleh jugalah kalau untuk editing kan. Tapi dekat sini kalau untuk bajet bawah 3K ni, saya nampak Ryzen 5 lebih ni lah, lebih cantik lah. Sebab dia punya dari segi core dia 6 core dan 12 thread, dan dia punya speed dia boleh pergi sampai 4.1 GHz. Okay. Lepas tu dari segi RAM pula, RAM kita kalau untuk editing ni saya prefer untuk pakai 8GB dan ke atas. Actually kalau yang terbaiknya 16GB lah, 2 keping. Kemudian dari segi graphic card, dia tak main peranan banyak sangat, cuma ada jugalah dari segi macam kalau kita nak color lebih RTX kan, dia punya ray tracing dia tu mungkin color dia lebih cantik, bergantung dengan monitor juga lah sebenarnya. Okey, yang lain-lain tu rasanya biasa saja. Itu je. Okey. Sekarang saya nak pergi tengok barang apa yang Cik Faiz nak tunjuk untuk apa pemasangan ni lah, desktop ni. Jom. Okey. Sini terletaknya hardware ataupun barang-barang untuk ni lah, desktop. So AFN Tech pun ada buat delivery juga kan? Order dan delivery. Delivery area Sungai Petani je lah. Sungai Petani ya? Kita buat. Kalau macam post? Kalau macam jom. Postage tu selalunya kita pakai postage lah. Kita guna GDEX. GDEX lah selalunya. Okey. Jadi Cik Faiz akan tunjuk lah apa yang apa hardware ataupun barang yang perlu untuk pemasangan desktop saya. Okey, contoh punya quotation itu sampai dia tu 2540. Apa 2540? Yang
Yang ni yang pen awal bukan yang tu kita kata nak tukar yang mahal sikit RM30 tu kan? Mula 256 kan? Yup. 256. Ha. White kan? What? Atas lah. Kena. Okay, Cik Faiz boleh terang tak? Satu persatu ni. Okey. Kita mula dengan Ryzen 5 lah. Okey, Ryzen 5 macam kita tengok dekat sini, dia 6 core dan 12 thread, dan dia punya base dia 3.9 GHz dan dia boleh max boost sampai 3.4. Actually kalau kita pakai Ryzen ni, dia tulis dekat sini 3.4 dia punya max boost, tapi sebenarnya saya pernah buat overclock boleh sampai 4.1 GHz. Okey. Sebenarnya lah, tapi perlukan cooler yang cantik lah. So, of course kena pakai water cooling. Water cooling. Dan dari segi macam kalau untuk editing tu memang cantik sangat lah, sebab dia boleh multitasking, banyak benda. 6 core 12 thread kan, banyak benda lah dia boleh buat. Okay, seterusnya berkenaan dengan RAM block. Okay. RAM ni HyperX Fury 2666 8GB kali 2, ada 2 keping, 16GB lah kalau total. Untuk RAM ni untuk editing 16GB cukup lah. Untuk sekarang ni kita perlukan RAM yang banyak, sebab kalau ikutkan sekarang ni Google Chrome saja pun dah makan berapa gig lah sebenarnya. Kalau macam kita duk buka banyak benda kan, Google Chrome lagi banyak. Okey. Kemudian segi graphic card GTX 1650, dia ada 3 tahun warranty, dan untuk bukan dari segi grafik sajalah, untuk gaming pun tak ada masalah. Dan dia boleh sampai 4K untuk editing. Okay, seterusnya motherboard. Ini motherboard A320. Motherboard ni yang paling ramai orang guna untuk bajet PC lah. Dia motherboard ni dari segi macam overclocking dia taklah ni sangat. Overclocking dia biasa-biasa aja. Kalau boleh katakan dia tu macam base lah, selalunya base saja untuk kita guna. Kemudian power supply 450W. Ini dah cukup memadai lah untuk item-item macam graphic card 1650 ni. Kadang-kadang dia pakai sampai 600W, naknya Tak perlu. overpower lah. Tapi kalau macam kita nak upgrade lagi kemudian, so better kita beli yang lebih besar lah. Okey. Dan yang paling penting ada 80 Plus. Ini 80 Plus White. 80 Plus White ni dia boleh pakai 80% macam tu lah. Okey, kemudian dari segi SSD pula kita gunakan M.2 XPG S9 Lite. Dia punya speed dia boleh sampai dia punya read dia boleh sampai 1800 megabit per second. Kemudian dia punya write dia boleh sampai 900 megabit per second. Ini yang light punya. Dia ada satu lagi yang pro, tapi kalau untuk spek ni rasanya better ambil yang ni lah. Lebih balik. Kalau kita ambil yang besar pun nak laju ke mana kan. Dia tak sampai pun. Dia boleh pergi. Yang ni pun kira laju lah daripada SSD biasa yang 550 MB megabit per second kan. Okey.
Kemudian hard disk untuk storage, kita gunakan Toshiba PCP300. Ini waranti dia selama 2 tahun. Setakat ni WD pun tak silap saya 1 tahun saja waranti, tapi Toshiba ni dia bagi 2 tahun waranti. Dan dia punya kapasiti dia 1 terabyte. Okay, second last kita ada wifi untuk connect dengan internet lah. Ini wifi biasa. Kita tengok kat sini, dia punya speed dia boleh pergi sampai 150 Mbps. Dari segi casing pula sebenarnya kita kena buka, tapi tak apa, saya tunjuk dekat luar. Casing ni colour putih sebenarnya. Casing ni type Nexus M. Pernah jadi viral juga, tahun casing yang viral juga tahun 2 tahun lepas lah macam tu. Casing ni antara yang paling lama orang pakai, sebab dia punya dari segi design dia tu simple, dan saya agak minat lah. Kalau tanya saya kan, saya agak minat lah sebab design dia simple, lebih macam NZST macam tu kan. Okay. Alright. So ni antara barang-barang yang kita akan pasang lah untuk desktop pilihan saya. So nanti kita akan sambung di part tu untuk proses pemasangan yang akan dibuat di AFN Tech di SP. Alright. Jom nanti kita sambung next part pula. Okay, saya dah selesai dah untuk bayaran ni lah untuk pemasangan desktop ni. So ambil masa sehari hingga 2 hari. Kalau ikutkan, dia kata kemungkinan esok ataupun lusa akan siap. Jadi untuk sambungan part seterusnya, sampai dah saya ambil desktop ni, saya akan sambung di next video. So ini adalah part pertama, di mana saya ke AFN Tech di Sungai Petani untuk ni lah, untuk dapatkan himbauan nasihat desktop apa yang perlu untuk saya pasang. So spek yang saya ambil ni pun kalau ikutkan yang Cik Faiz bagi tahu, yang okey, memang sangat-sangat high end untuk editing. So kita tunggulah bila dah siap nanti. Alright. So nanti kita sambung di next part, masa pemasangan dan proses masa nak ambil desktop ni. So pemasangan, insyaAllah pihak AFN Tech akan buat satu video berasingan lah. So bukan saya tunggu untuk pemasangan. So pihak AFN Tech ni akan buat satu video berasingan dalam proses pemasangan tersebut. Dan bagi siapa-siapa yang berminat area utara, boleh main support Kedai Bumi Putra ni. So di Sungai Petani, boleh masuk ikut tol Sungai Petani Utara dan straight je sampai nanti saya bagi link lah di bawah AFN Tech. So area utara, siapa yang nak main direct boleh main direct. So yang mana yang nak order online pun boleh. Pihak AFN Tech ada buat post guna Dori kot, tak salah saya lah. Jadi apa-apa boleh hubungi mereka. Saya akan letak link di description bawah, dan semua information saya akan bagilah di video ini. Alright, jumpa lagi di second part. Assalamualaikum. Bye.